السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas beberapa limpah kurnianya. Antara lain Allah masih lagi memanjangkan umur kita, di sampingnya sihat wal afiat, serta memberi taufik, hidayah dan inayahnya dapat lagi kita sambungkan pengajian syarah kitab hikam ini. Semoga-moga kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga-moga tidak disia-siakan masa yang peluang keemasan yang kita merebutnya ini. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada yang telah lalu, iaitu pada muka surat 46. Dan katanya, dan katanya, yakni kata musannif Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata dia, wa aina ma tuhdi ilaih ila akhirih. Kita kembali kepada matan dulu. Setelah Syekh Ibn Athaillah menirsyadkan, tunjuk ajar akan murid dengan katanya, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka ilah. Kan? Cuba kita undur kembali
pada muka surat yang ke-45. Nah, kita naik dari bawah naik ke atas, iaitu pada baris yang ke-11. Pada baris yang ke-11 bahkan naik lagi kepada atas. Pada katanya naik lagi pada kata maka apabila dekat ahli kongan nota kaki satu tu untuk laluan, maka apabila masuk ia murid orang salik yang sebut di atas, ketahui olehmu wahai mukhatab bahawa seorang salik, itu iaitu ambil nakalan daripada perkataan Syekh Syarqawi rahimahullah dalam syarah dia Al-Minahul Qudsiyah. Di sana dia kata orang salih itu tak dapat tidak, tak boleh lepas, tak boleh lari baginya dalam perjalanannya, dalam kita beramal, dalam bersuluk. Nasbah orang salih panggil bersuluk. Kalau nasbahnya kita orang bermasyhur dengan ilmu, kita di dalam menuntut ilmu, panggil gitu. Nah, dalam orang yang abid, ketika dia di dalam beribadat, maksudnya di dalam perjalanan. Nah, jalanan dengan ibadat tak dapat tidak mestilah daripada banyak segala amalan yang zahir. Nah, seperti kita orang menuntut ilmu, apalagi kalau kita menuntut ilmu dalam bentuk berkelas, nak kepada darajat, nak kepada kelas, mesti kita kena mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut, dalam belajar mengaji itu, supaya kita capaikan kelas. Nah, dalam peperiksaan supaya kita najah, berjaya dalam peperiksaan, mesti kita kena bersungguh. Ini bina di atas ghalib dan adat kebiasaan. Tidak nafi bahawasanya kebolehan Allah Ta'ala nak akad seseorang itu dengan tak usaha pun, hak tu kita kira hak luar biasa. Kita bercakap hak biasa. Maka kita, orang abid sedang beribadat, orang salik dalam bersuluk, orang kata dalam perjalanan, tak dapat tidaklah daripada banyak segala amalan yang zahir. Nah, zikir, bagai-bagai zikir, termasuk dalam perkataan zikir itu umum. Solat masalah zikir, kan Allah Ta'ala panggil wa aqimis salata li zikri. Semayang juga masalah zikir, kerana zikir sebut dan ingat. Sebut kerana Allah, ingat kerana Allah. Masalah zikir, baca Quran, Allah panggil zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, sungguh kami telah menurunkan zikir Quran. Tu bila sebut kata zikir ni umum. Termasuk dalam kitab al-masyhur ilmu ni pun zikir. Dalam artian umum. Jadi apabila kita dalam perjalanan tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zahir. Bapa tu hikmatnya supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Kecek medan ni. Nah, kalau kita kata mengaji kat supaya kita nak langkah kelas. Sekarang kita kelas 5, nak langkah kelas 5 ke kelas yang ke-6, bersungguh. Kita cakap macam tu. Bila ada cakap medan ni, orang tua ini mana yang sama ya. Begitu kalau pandai buat perbandingan tak ada masalah. Supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Bongok-bongok, bangul-bangul, aqabah. Nah, jalan yang dijelak, apa dia dicelah, apa ni corong-corong bukit. Sini panggil corong tak? Corong bukit. Panggil tak gitu? Cerun. Tu beza lahjah lah. Kata ni kut celah-celah, corong bukit, lorong-lorong, Syam. Nah, cabang-cabang Pereduk Mekah, Sabang Ali, Sabang Amin, lorong-lorong, cerung panggil sini dah. Cerung bukit. Petani kata corong bukit. Beza lahjah sikit lah. Tu aqabah asalnya. Jalan yang dikira kata susah untuk nak berjalan. Seperti kata jalan di zaman dulu kan.
Kau celah pokok kayu, batah-batah, sawah padi, dulu. Kereta nak masuk tak boleh, motor nak pergi tak boleh. Hanya berjalan kaki. Ibarat macam tu. Jadi jalan yang sebegitu, nafsu tak suka berjalan. Tapi dah bila tak ada arah, nak pergi jalan lain, mesti tak dapat tidak lalu juga. Tapi bila ada jalan yang elok begini, tak suka dah jalan macam tu. Tu dibandingkan sifat-sifat nafsu kita ni, tabiat asliah kita ibarat macam aqabah. Maka bila kita bersungguh dalam ibadat, bersungguh di dalam kita bersuluk supaya memutus dan melakah akan segala aqabah nafsu. Maksud yakni segala sifatnya sifat nafsu yang mazmumah. Sifat yang dicela seperti ujub. Ni tabiat asal dia ada sangat. Buat apa tu suka-suka sangat, dengan bangga-bangga dengan buat baik. Dan ria, suka sangat menunjuk-nunjuk, suka sangat memperlihat-lihatkan amal kebaikan supaya dipuji. Tempat yang mau sangat dipuji itulah. Sebab tu bagi kanak-kanak dia buat apa kita beri galakkan, beri berkah kepadanya, beri ganjaran kepadanya supaya dia tu galak. Panggil litarghib, untuk menggalakkan supaya hati dia tak ada galak, ada suka hati, ada semangat dalam melakukan, supaya lalu tu kita menggalak-galakkan. Tu hadis dok royak kelebihan tu, kelebihan ni. Tapi bila seseorang itu maqam dia tu tinggi, dia tak nak tilik dah kepada janjian itu. Sungguh perjanjian dijanji oleh Allah dan Rasul, tapi dia tak tilik dah. Dia malu pula nak tilik situ. Dia tak orang maqam atasan lah tu. Supaya kita mengaji bila apa pada kelas, tak ada nak dah kepada kelas, naknya pada ilmu, suka kepada ilmu, banyak nak banyak lagi, itu suka. Tapi kita pakai abid salib tadi ya begitu, tak dapat tidak, supaya kita langkahkan segala sifat mahmumah tadi. Satu lagi, dan supaya sampai ia kepada hadrat Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, maka apabila masuk ia seorang salik pada mujahadah, yakni pada melawankan akan nafsunya, padahal lama atanya oleh masanya, yakni masa mujahadah itu, ketika itu terkadang jadilah ia segan. Tengok supaya menuntut ilmu kan, di antara nak dapat ilmu yang banyak kena tulis zaman. Hirsun, ada lobo hati, ijtihad kena bersungguh. Antaranya kena tulis zaman. Ni tak ada ni. Apalagi kita di akhir zaman ni apa sebab nak cepat. Nak cepat. Barang yang besar, barang yang berat tapi nak didapat dengan cepat. Ini yang panggil kata bila jadi lambat sikit amlah. Lambat. Lama. Ini mari. Terkadang mari selalu. Ni nak gangguan. Terkadang jadilah ia yang segan daripada setengah-setengah bagai daripada segala ibadat dan segala wirid yang telah diaturkan di atasnya, yakni yang telah aturkan oleh syekh ataupun murabbi itu. Begitu juga kita orang belajar mengaji, ia telah diatur oleh guru. Peraturan itu dan ini kadang-kadang susah. Aturan yang diatur oleh guru terkadang rasa sempit hati kita, terasa berat, penat kan. Itu tak tahan lama tu. Orang mengaji 4-5 tahun habis. Lalu itulah kemudian di akhir zaman kena buat jadi kelas untuk dia. Kelas 2, 3, 4 dalam masa 4 tahun, masa 5 tahun. Jadi supaya kita berasa rajin. Tapi bukan itu maksud utama. Tapi bila kita ahli dunia ni, hak tu utama, boleh kelah hak tu yang utama. Tu silap kita lah. Itu sebagai nak targhib saja, supaya kita dalam perjalanan, jarak perjalanan dari sini ke Pulau Pinang, berapa jarak. Kalau tak tahu jarak, jauh, berasa lemah perjalanan. Tahu 100 km.
Lepas tu dia ada tiap-tiap 2 kilometer ada satu batu dia tak terlalu masih lagi 98. Jadi masih lagi akhir-akhir 80 lagi ada 70. Jadi galak dan gemar dalam perjalanan. Cuba tak tahu. Jauh lagi jauh. Jauh mana tak tahulah jauh Allah lemah. Itu untuk nak menggalakkan targhib. Tapi kita jangan bukan maksud itu. Maksud kita walau jauh pada tu pun kita akan berjalan tu. Karena kita dalam perjalanan. Kita maklum dalam dunia ni dalam safar. Hakikat kita dalam musafir. Kan? Sampai dunia ni sampai tempat maksud. Nak pergi ke mana? Pergi ke Makkah. Sampai Makkah, sampailah maksud kita. Patah balik lah pula. Ada pun sampai dunia ni tak patah balik ni. Terus ke depan semata. Mau tak mau pun. Mau tak mau pun dalam perjalanan. Hakikat sebenar dalam perjalanan. Walaupun kita tak rasa dalam perjalanan tidur bangun. Rasa tak ke mana ni? Tak ke mana. Hari ni cuti. Tak ke mana. Rasa begitu tapi sebenar dalam perjalanan. Kan? Lalu itulah bagi orang ini. Tak kalau dalam perjalanan dia nak sampai maka hati dia kepada hadrat Allah. Maka nak sampai ke situ bila cakap segi sabab kena melalui mujahadah. Nak jaga kesihatan. Macam-macam lah. Boleh buat perbandingan. Bila mai berasa panjang lama situlah ketika itu terasalah. Maka ketika itu ketika mana? Jadi ia yang segan daripada setengah bagai. Ketika itu terasalah pada sisinya oleh bersangatan duka citanya. Satu. Dan terkadang menghias atau mengelak baginya oleh nafsu akan tinggalnya semua sekali. Kadang-kadang betul. Dia buat nak kata lama mana tak dapat hasil satu pun. Betul. Lemah perasaan. Itu yang apa dia Syekh Syargawi duk hurai di atas kata iza fatahalaka. Kita langkah lagi. Katanya lalu begitu serta keadaan sungguhnya telah dapat hasil pada sisi oleh suatu bagai daripada makrifat dan kenal. Maka kerana itulah terkadang saat ini telah irsyad dan tunjuk ajar akan dia orang salih oleh musannif Syekh Ibnu Atha qaddasallahu sirrahu kepada bahwasanya Tuhan Al-Haq Ta'ala apabila buka ia baginya orang salih akan suatu bagai daripada makrifat, daripada kenal dan tahu ataupun pandai kata gila. Itulah mari daripada makrifat dan kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buka kepada bahwasanya Tuhan Al-Haq, ya tunjuk aja apabila buka ia baginya akan suatu bagai daripada makrifat, seperti bahawa tahu ia dengan zauq, dengan rasa dan kecap, bahawa Tuhannya Al-Haq Subhanahu Wa Taala itu hadir ia sertanya. Ada. Nawi terasa hadir dah. Seperti orang yang berguru-guru tarikat, ketika dia nak zikir, dia renung adalah dalam apa dia fikir dia silakan rupa guru. Nak berselawat nampak renungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berzikir berselawat terasanya Rasulullah ada sekali. Ini tak ada mustahil apa. Seperti kita duk kerja buat apa. Bila kita berasa rasa ayah ada sekali. Kita sungguhlah ada rasa sebab ayah ada. Sama ada lihat betul, tak ada mustahil apa-apa kerana Allah Al-Musawwir. Allah yang menjadikan rupa sebagaimana kita dalam tidur, kita dalam lena, dalam lelap, kata dalam jenera. Tengok Allah Ta'ala menjadikan rupa sampai kita boleh lihat walaupun dalam kita tu dalam tidur. Panggil mimpi. Sama kita lihat dalam jaqazah ini. Ini tak panggil dalam mimpi, dalam zahir, dalam nyata. Tapi bila kita sedangkan lena lelap, kalau orang bercakap di sisinya kita tak dengar. Kita tak dengar. Kalau selagi duk dengar itu panggil mengantuk.
Dengar tapi tak faham, tu mengantuk. Bila tak dengar apa dia cakap, itu panggil naum, tidur, lena. Mana ketika lena boleh nampak ketika lena. Orang duduk diisi tak nampak yang kita dah nampak. Kadang-kadang dibawa pergi ke sana sampai pergi Mekah ada, pergi ziarah makam ada, pergi ke Madinah. Ada baru-baru ni pergi cerita, dia pergi tengok tempat bila zaman 1000 tahun dulu, tempat ia diseksa. Dia ambil batu letak atas diri 3 biji, 3 orang usung batu letak. Dia tengok. Ini tak ada mustahil pun pada akal, cuma mustahil pada adat, yakni yang luar biasa. Jadi Allah Al-Musawwir yang menjadikan rupa winapak pada orang dalam lena. Siapa dibawa dia pergi. Hingga orang yang masih hidup dia likung penuh ingatkan dia tu mati. Hinganya apa dia panggil tak sini panggil apa? Nadi. Sama kita tadi. Bila dia merasa nadi masih ada. Tengok badan jasad mati. Tapi nadi ada. Tunggu sampai dia dibawa pergi sini. Akhir sekali dia tahamu cukup dah masa. Habis dah masa pergi bawa pergi tengok situ, pergi ke Madinah, pergi ke Sungai Nen, dok minum air Sungai Nen. Selepas pada tu habis cukup, dia tekan kan. Balik. Kejut jago tengok penuh manusia duk likung keluarga. Ingat tu mati. Tapi hebat Allah Ta'ala bagi ke dia tu macam bila, rupa dia perhitam macam bila. Bila dia sebut cerita bila, awak ni macam bila. Ajibnya ketika dia naik pokok tah, dia jatuh 9 kali. Jatuh naik balik. Seolah-olahnya tulang dia tukuh di atas. Tulang bila macam ni, kukuh. Sahabat tengok letak batu yang 3 orang usung berat tu letak atas batu, tak ada apa-apa. Cuba letak atas dada kita. Lalu lah. Pakai serepis lalu dah. Patah selalu tulang kita. Muka batu besar, usung 3, 4, letak atas dada, tak ada apa-apa. Masya Allah. Ini nak kata perkara luar biasa, mustahil adatan, tetapi jaizun aqlan. Perkara lagu ni lah susah nak cerita pada orang awam. Baik. Jadi sehingga Allah Ta'ala buka dengan zauq dia, tengok dengan zauq, bukan dengan zahir, dengan zauq. Rasa dia bahawa Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala hadir ia sertanya. Bila terasa begitu, sifat dia suci lah. Supaya kita duk hadir dengan orang yang kita malu-malu. Kita hadir dengan orang yang mempunyai kebesaran. Tak kita terasa malu, merasa hina diri kita kan. Sebab kita dah hadir dengan dia, dia beradab dengan dia. Bila kita jauh daripada dia, rasa kurang malu lah. Walaupun dia pesan 1, 2, 3, kamu pergi situ ingat 1, 2, 3. Tapi dia ingat kepesanan dia pun kita tak lakar dah. Tak menyalahi dah ingat pesanan. Apa lagi terasa dia dah hadir. Itu lagi sangat malunya. Tu Allah Ta'ala buka. Dia panggil. Lagi pula lihat ia Ta'ala atas segala kelakuannya. Panggil muraqabah. Katakanlah kita ni tak ada rasa kata dia hadir di sisi kita. Tapi dia senantiasa melihat kita. Nanti syarat pada makna fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ayat wa nahnu aqrabu ilaihim, wa nahnu aqrabu ilaikum. Kami lebih hampir kepada kamu, tapi walakin la tubsirun, mu tak nampak. Tengok Allah Ta'ala cakap gitu. Kalau kita bercakap sama kita tu berasa juga apa Allah. Tapi Allah sendiri menyatakan kami lebih hampir kepada kamu. Tu. Ini maka ni panggil ilmu zauqi, bila Ta'ala buka situ. Atau bahawa tahu ia dengan zauq bahawasanya tiada ada fa'il yang hakiki. Tidak ada yang membuat yang hakiki, yang sebenar-benar, malaikat hanyalah Allah Ta'ala jua. Dia panggil tauhid af'al, Maknanya rasa tak ada perbuatan.
Tak pandai ke perbuatan segala, hanya Allah yang membuat. Sebab tu tak berasa dirinya ibadat, tak berasa dirinya sembahyang tu. Hanya Allah menzahirkan amal sembahyang di badan kita. Maka mana yang kita? Tak ada. Zauq siapa tengok tu. Dia tak bukan aku sembahyang, Tuhan sembahyang. Tu cakap tu baik kalau tak pandai susun kan. Keliru dengar. Tapi kalau orang tu sampai makan tu tapi dia alim pula ilmu zahir, dia cakap betul lah tu. Baca pembaqaq billah. Tapi dalam makan panah, bila dia panah dia lenyap habis. Pandangan dia terlenyap, tak nampak yang lain. Duk nampak Allah semata. Nanti bila nampak Allah semata, mulut cakap Allah semata. Bukan aku yang semaya, Allah semaya. Tu ya. Tu ketika tu dia panggil fana fil af'al. Tu Allah Taala buka ke dia dengan bahawa ia tu tahu dengan zauq bahawasanya tiada ada fa'il yang hakiki melainkan hanya Allah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Taala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Jadi kalau kamu sendiri Allah yang menciptakan, kerjaan kamu pun Allah yang menciptakan, mana yang kamu? Tu jawabnya tak ada. Tapi kita berasa ada. Tu cemar dan kotor, kita dah berasa kita. Gitu. Kita masih kotor. Dengan sebab kotor kita rasa kata kita. Rasa kata kita ni ada. Rasa kata kita ni ada. Buat itu, buat ini. Kerana kita masih kotor. Tapi bila suci, bersih hati, cermin cerah tu. Tapak kepada Tuannya. Dengan bahawa hasil baginya oleh tajalli segala af'al, nyata oleh segala perbuatan Allah padanya. Itu dia panggil apa dia? Tauhid af'al ataupun pano adalah af'al semata-mata. Yakni dengan bahawa dapat dia terasa ia dalam hatinya akan bahawa semua perbuatan itu hanyalah perbuatan Allah semata-mata. Kan? Bina di atas akidah kita pun begitu. Itulah akidah Ahlussunnah katakan, ikhtiar usaha hanya dibahasa pada hamba, ikhtiar usaha je memberi berkah Allah. Akidah tu begitu dah. Bila mai hak ni dia panggil musyahadah. Pandangkan. Dan iaitulah permulaan bagi segala tajalli itu. Perangkat awal baru tu, perangkat permulaan tu. Dia ada lagi tajalli khatamah tinggi lagi. Tajalli af'al, tajalli asma, sifat, zat. Itu mengaji Ramadan pula. Lepas tu kita langkah mari ke sini. Dan katanya musannif qaddasallahu sirrahu yang kata wa aina ma tuhdihi ilai, artinya ila akhiri, artinya dan di manakah barang, wa aina ma dan di manakah barang, maksud barang maksudnya yakni segala amalan, segala kerjaan, tersalin sekali lagi. Itu kita duduk capur daripada hak Arab tu kan. Amila ya'malu amalan, kita ambil kalimah Arab jadikan Melayu amalan. Tak. Hak Arab dijadikan Melayu. Kalau Melayu betul-betul, amal arti kerja, amalan arti kerjaan. Makna masdar amila ya'malu amalan, masdar arti amal, beramal. Kita capur dalam Melayu bekerja. Manakala isim maf'ul amal masdar dengan mana isim dengan mana ma'mulan, kerjaan. Kadang-kadang tercakap berapa kan pekerjaan. Terkadang tak ada berapa kerjaan. Buatan. Juga berapa perbuatan. Samalah tu pekerjaan, perbuatan. Nah, itu mana amal dengan mana ma'mul. Jadi di manakah barang, yakni segala amalan, segala kerjaan, salah sekali lagi, segala kerjaan yang engkau hadiah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak nisbah daripada ta'aruf. Apa ta'aruf? Artinya perkenal.
ta'aruf, perkenal. Apa pula dia guna ta'aruf ni kalau kita mengaji dari segi kaedah ba' tafa'un. Kita mau tak mau pada dia perkenal. Kita tak pernah peduli pun dia perkenal kena. Sebenarnya contoh macam mana? Orang yang mata buta. Pada adat kat tak nampak tak ada dunia ni. Tapi dia Allah Ta'ala nak nampak. Terkadang buat sahabat haji, seorang bomo yang luar biasa. Orang mata buta dia pun buat haji nampak. Bukan hal yang duk buat, dia panggil duk buat mata ni bukan buta kan. Kadang-kadang dia panggil apa? Selaput. Dengan sebab selaput kotor banyak dalam mata kita menyebabkan jadi kurang nampak. Tapi bukan buta, yang ni sifat basar masih ada. Sebab tu bila pergi kepada doktor bahagian mata, dia tengok tak ada nak buat dah. Sebab mana ni tak ada sifat basar dah. Ada punya ni masih ada sifat basar. Sifat pelihat masih ada. Cuma ada sebab-sebab kabur-kabur dan selaput dan sebagainya, itu menyebabkan. Seperti kata Nabi Yaqub dah. Berselaput, bukan yang buta. Tapi ni buta terus. Kalau tilik pada hukum adat, mustahil pada adat nak nampak bila buta. Tapi pada akal tak ada mustahil. Tengoklah Ta'ala cerita sendiri Nabi Isa dah. Tak? Wa ukriul apa dia? Wa ubriul akmaha wal abrasa. Ada. Wa ubriu ni isnad majaz. Isa kata aku boleh menyembuhkan akmaha yang buta mata. Lahir buta-buta siap dah. Lahir tu dengan keadaan buta, ada tak ada biji mata. Aku boleh menyembuh. Tengok. Isnad majaz. Begitu bohong. Saya boleh perubat. Tapi dengan izin Allah. Ya ada buat bilang biiznillah dia ada kajian. Begitulah bohong dia kata, saya boleh perubat penyakit ni. Yang ni tak boleh. Yang ni saya boleh perubat dengan izin Allah. Kita Islam tak lupa situ. Tengok bila Isa sapu. Hak tak ada biji mata, ada biji mata. Hak buta jadi nampak. Ini apa? Mustahil ada, bukan mustahil akal. Maka begitulah ta'aruf, tak pernah kenal Allah. Tengok orang kufur dengan Allah, bila tanya tak ada Tuhannya. Kita ini sendiri. Kita ini berkait dengan dahar masa yang menghabuskan, masa yang menghilangkan. Dahar daripada dahri. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidaklah membinasakan kita malaikat hanya masa. Kata dia. Tengok orang kufur tak percaya akhirat, dia kata dunia akan binasa kan. Bila habis masa ni automatik habis. Bukan Tuhan yang membinasa. Itu apa yang orang panggil tak kenal Allah. Tapi dia Allah nak ta'aruf, nak memperkenalkan dia, mak dia kenal. Itu panggil majzub. Yang tak ada belajar, mengaji, usaha, tanya menanya, katakanlah tak, bahkan tak peduli hak agama. Tapi Allah Ta'ala buka. Ni panggil ta'aruf. Lepas tu kita nak nisbah lah. Yang kita dah beramal, zikir banyak, baca Quran banyak, solat sunat lagi dan siam, puasa sunat, malam pula qiyam, banyaklah kita katakan. Banyaklah. Di banyak setara mana amalan kita nak nisbah dengan ta'aruf tu mana besar? Tak bilang. Tu mana? Wa aina ma? Tu jawab soalan. Dia panggil istifham inkari wal istib'ad. Sebab kita jawab di belakang, jauh, sangat jauh. Bila ternisbah hadiah kita terhadap agung, walaupun besar berlori-lori banyaknya kita bawa hadiah kepada agung, tapi kalau agung tak terima, balik saja. Tapi hak agung bagi sebanyak ni je. Besar ni je. Orang kata ni panggil kat. Bataqah. Arab panggil bataqah. Lepas tu lurah Melayu dengan lurah orang putih kerak kelimah Arab tu. Bataqah. Orang Siam panggil bat. Bataq bat. Kerak macam situ. Orang putih pasal kat. Sini panggil apa kat dah. Kat kenalan dah. Kelimah apa kat tu?
Ya kat tu terima asal ke apa? Orang putih ya? Ya asal orang putih ke? Ke orang Melayu asal? Apa dia? Orang putih asal. Jadi kalau Arab bataqah. Bataqat. Batkat. Jadi kerak dua situ. Siapa ambil bat? Bat percacun. Dia panggil. Sini panggil kat, kenalan. Siapa panggil bat? Mana bat? Bat percacun. Apa? Bat Arab tadi bataqah. Itu dia. Sini ambil kat. Hujung saja dah. Hak ni ambil bat. Arab bataqah. Jadi apa nama tadi? Agung beri hanya kat hak dia besar begini je, tapi hebatnya bila ada kat ini hak raja hak agung, hebatlah orang ni. Walaupun orang hina, orang cacat, bila ada kat hak raja, hebat. Orang tak menghinakan dia. Kalau pada awal orang tak tahu dia menghina-hina, macam satu orang, jangan, dia ada tu, dia tu hak kat agung ada dengan dia. Kalau orang petani kat bak raja ada dengan dia tu, minta maaf. Kalau orang kafir sembah dah, maaf. Sebab kalau dia ripuk, salah besar lagi dia hina ke orang hak dia beri bat tu. Tu bandingnya dunia. Jadi nak ayat kata bat kat hak yang diberi oleh agung tu besar, walaupun besar ni kecil. Bahkan kalau tak terima salah. Gitu dah undang-undang dunia. Dia nak bagi anugerah kepada kita. Tak mau. Apa hukumnya? Berat kita tu. Kerana tak hormat. Kan? Itu makna kurniaan daripada agung. Besar, walaupun besar ni pandangnya. Hak kita sebagai orang bawahan rakyat biasa, nak pergi hadiah, berlari-lari, tiba dia tak terima. Siapa nak paksa dia? Sajalah kita banyak pun. Demikianlah zikir kita. Zikir segala bagian zikir. Salat lagi, siam puasa lagi, qiyamul lail. Banyak, jangan berbangga dengan banyak. Kalau Allah tak terima, saja kita. Ini. Atau orang arif dia tak silap situ tu. Cuma dia buat, dia boleh syukur. Allah taufik, dia boleh amal, dia syukur, dia terima kasih. Ni kita boleh datang, boleh hadir ni terima kasih kerana taufik dari Allah. Tu syukur situ. Dia kata bangga, aku mengaji banyak. Jangan bangga begitu. Allah tak terima siap habis. Ni makna kata amalan kita ibarat seolah kita hadiah kepada Allah. Mana nak nisbah dengan kurnia anugerah Allah, kita kenal dia. Sebab bukan semua hamba kenal dia. Tengok orang kafir tak kenal dia. Bakit bohong dia. Rakyat kata mati hidup balik. Mana boleh hidup balik? Inna wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsu. Apabila kita dah jadi hancur lebur tulang repuk apa habis, adakah kita akan dibangkit semula? Yang ni kami tak percaya. Kis tu kami dera dia. Allah Ta'ala kata, wa kanu min qablu innahum kanu min qabla dhalika mutrafin. Itu di antara lain. Jadi inilah musannaf buat soalan. Wa aina ma tuhdihi. Itu bentuk dia. Bila kita sambung dulu, wa aina ma tuhdihi, dan di manakah. Itu terjemah istifham dulu. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, dan di manakah perbezaan barang yang akan hadiah akan dia kepadanya daripada barang yang ia Tuhan al-haq muriduhu mendatang ataupun mengkurniakan akannya alaika kataka, yakni sangatlah jauh. Itu isyarat pada istifham lil istib'ad. Orang mengaji kaedah balaghah. Istifham talabul fahmi, tanya-tanya tu hak tak faham nak faham, hak tak tahu nak tahu tu tanya. Tapi di sini bukan maksud tanya makna asli tu. Rupa tanya maknanya nak kata jauh. Dia panggil istifham lil istib'ad. Disampai pula ingkar. Tu makna kata yakni sangat-sangat jauh. Perkenan yang ia Allah kurnia akannya kepada engkau tu,
yakni sangat-sangat jauh oleh perbezaan antara keduanya. Apa keduanya? Segala amalan engkau dan ta'aruf tu. Oi, jauh. Dia beri kenal pada hamba tanahnya sayang. Tanahnya Allah itu sayang. Bila sayang, sebab asasi, cara asasi bagi syurga. Mana cari mana? Kita amal banyak mana dia tak terima, supaya tak ada amal. Sebab tengok orang kafir, kufur sepanjang umur. Mari dekat nak mati, nak wafat, Allah Ta'ala taufik ke dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati yang menerima. Selepas pada mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat nak solat, nak apa, mati. Apa kata? Oi, nasib baik dia. Itu ta'aruf tu. Amal mananya? Yang kita orang Islam awal, Islam asal, dia beramal banyak, belum tentu kita nak pergi ke husnul khatimah ke su'il khatimah. Kita tak tahu kan. Walau bagaimanapun harap dan doa kita semoga Allah jadikanlah kami ni husnul khatimah. Tengoklah doa selalu kata Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Mati di atas iman. Dan mati atas iman kan nasib baik. Amalan lain tu belakang, tak salah. Itu dia buat soalan, di mana barang yakni segala amalan yang akan hadiah kepadanya, seolah kita bawa bagi hadiah ke dia. Daripada ta'aruf, arti perkenan dari mana? Yang ia Allah Ta'ala kurnia akannya barang perkenan kepada engkau. Bila nak nisbah dua tu bagaimana? Oi, sangat jauh oleh perbezaan antara keduanya. Orang tanya kata jauh, panggil tak dengar. Panggil tak dengar. Itu dia. Sangat jauh. Sebab apa bila kata sangat jauh? Kerana bahawa sehadiah. Kerana bahawa sehadiah daripada segala hamba itu terhadap Tuhannya, jika banyak ia sekalipun, banyak mana sekalipun, macam ibarat berlori-lori, sekalipun banyak, iaitulah hadiah daripada segala hamba tu yahino, dan tidak terbilangnya. Ada hadiah tu dengan nisbah kepada hadiah dan pemberian dari Tuhannya. Jadi apa dia bagi kita dah jadi berjaya tu kerana laku, dia tak laku habis. Tak laku dah sekarang, tak laku dah habislah. Banyak pada tak laku. Ni sepatutnya amal banyak pada Tuhan tak terima. Macam ke bagi tak laku, tahu saja. Sebab tu orang-orang salafis salih, orang arif, apa dia takut sangat selain pada dia takut tentang su'il khatimah, dia takut juga orang tak diterima oleh Allah. Dia takut tu. Dia takut tak diterima oleh Allah. Segi buat boleh buat, kita ada tenaga orang, usaha Allah Ta'ala kita boleh buat. Tapi terima ke tak terima ni tak tahulah gaib tu. Nak hukum tak boleh, kita nak kata tak boleh bab terima ni. Jangan kita tak amal aku tu diterima lah. Jangan. Hanya kita bercakap semoga-moga diterima oleh Allah gitu. Jangan kata amal orang cerak Allah Ta'ala terima. Jangan, tak boleh nak menentu gitu selain daripada Nabi je. Nabi SAW dia tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati, apa Rasulullah? Mu syurga. Selalu tu orang medan apa? Kalau saya mati bagaimana? Mu syurga. Rasulullah tak apa. Mu Abu Bakar syurga. Mu Umar syurga. Sahabat yang empat dia masalah nama yang panggil al-mubasysyirin bil jannah kan. Mu Ali syurga. Dan lain-lain lagi dia sebut. Adapun cara umum, siapa-siapa beriman, tidak syirik dengan Allah, mati di atasnya, semoga-moga syurga. Janjinya syurga secara umum yang tidak sebut nama. Tapi sahabat-sahabat dia sebut nama. Mu ahli syurga. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati macam mana? Mu syurga. Selalu tu kami ada. Ada pun kita sama kita, kalau kau mati macam mana? Mu syurga. Jangan, haram. Ingat tahu tu. Kuat saudara mana pun jangan kata begitu. Semoga-moga kita ni ahli syurga.
harap-harap kita kepada Allah kita ni mati atas iman. Nak cakap gitu. Amun aku cakap Allah na'udzubillah. Jangan. Salah tu. Itu dia. Itulah tempat dia nak tanamkan perasaan